menyebabkan dia hukum tu hukuman yang salah. Ini kita kena, bagi saya Syiah di kalangan orang Islam tapi mazhab yang sesat. Melainkan jika mereka menafikan benda-benda asas agama, seperti menafikan kerasulan Nabi SAW, menafikan kebenaran inti kandungan Al-Quran, ada terkeluar. Tapi jika ada fulan bin fulan di kalangan mereka menafikan, tapi yang lain tak nafikan, kita pakai hak zahir. Dia kata kita main kalangan orang Islam pun ada geng yang anti hadis, tapi mengaku Islam, duduk di kalangan kita. Kalau orang ambil dia ni sebagai satu contoh untuk menghukum kita semua, kita tak setuju. Kita tak setuju. Dan begitulah seterusnya. Dan Syiah dengan Sunni ni sebenarnya dia bukan, sebenarnya isunya, semua isu apabila dipolitikkan dia susah untuk diselesaikan. Ini soal politik yang ramai ni dia percambahan mazhab ni telah menjadi akar umbi yang bukan saja orang Sunni dengan Syiah tu tak boleh selesai. Syiah dengan Syiah tu sendiri pun macam-macam masalah dah. Allah tak payah dengan Syiah. Sunni di kalangan Sunni tu sendiri pun ada macam-macam. Di atas taksiran dan sebagainya, orang politik memainkan peranan supaya meruncingkan. Ramai penulis-penulis dahulu ketika mereka menulis, bukan semua, mereka menulis kadang-kadang untuk please sebahagian para pemerintah. Jadi banyak penulisan-penulisan itu mempunyai socio-historical background yang tersendiri, yang menyebabkan bila kita baca, dia bawa cerita hak dulu, mungkin hak kemudian dah tak ada, tak continue. Kemudian tentang Abu Lu'lu'. Abu Lu'lu' ni orang yang bunuh Umar bin Khattab radhiyallahu. Di Iran, ulama-ulama Iran ada yang merayakan hari kematian Umar ni dan meraihkan kepiawaian Abu Lu'lu', Baba Syuja', Abu Lu'lu' ni. Dan mereka ada i'tiqad yang karut kerana Syiah ni. Dia panggil Raja'. Dia percaya bahawasanya di kalangan mereka percaya satu hari nanti sebelum kiamat Abu Bakar dan Umar akan dibangkitkan, mereka akan disalib, dihukum. Dan Ali akan dibangkitkan dan orang Syiah akan bersama dengan Ali. Dan Abu Lu'lu' juga akan dibangkitkan. Tapi kita tak tahu sejauh mana kepercayaannya itu dikongsi oleh semua orang Syiah ataupun sebahagian orang Syiah. Saya pernah pergi ke Iran. Tanya orang awam Syiah ni, dia macam tak tahu benda ni. Kadang-kadang kerajaan dulu Safawi, sebelum mari revolusi Iran, Khomeini. Bila mari Khomeini, dia ada agenda politiknya dan dia mula sebarkan pemikirannya. Sebelum ni mungkin pemikiran tu ada dalam buku-buku mereka. Tapi bila mai benda itu jadi agenda politik, dia mula disebarkan. Kerana kadang-kadang bukan targetnya, kerana dia nak pikiran itu disebarkan, tapi kerana dia nak kontrol manusia. Sebab bila kita mempunyai kepercayaan yang sama, aku pemimpin dia, kamu kena ikut aku. Itu beza orang politik dan orang dakwah. Orang dakwah, dia selalu penting orang faham agama Allah dan orang amalkan agama Allah, walaupun tak bagi kredit kat dia, tak apa, don't worry, tak ada masalah. Yang penting awak amalkan. Saya harap segala amalan awak Allah Ta'ala masukkan akaun pahalanya pada kita. Itu orang dakwah. Orang politik dia tak, dia mungkin boleh gunakan agama dan dia suka kita amalkan agama, tetapi mesti kredit itu untuk dia. Sebab behind dakwah dia yang dia nak sampai, they have their own agenda. Mereka ada agenda mereka. Agenda mereka apa dia? Kontrol orang lain. Sebab itu kita lihat sepanjang sejarah pemerintah-pemerintah, di segi perangai pemerintah tu pun tak apa elok, tapi kita nampak macam dia pun macam nak tegakkan agama juga. Bukan kerana agama, tetapi apa yang ada di sebalik agama, iaitu
Apabila awak terima ini, berarti awak menerima saya. Bila awak menerima saya, awak berada di bawah pengaruh politik saya. Sebab tu para Nabi alaihi wassalatu wassalam, mereka berdakwah, dah ramai orang yang tak kisah. Kita dakwah, orang terima dakwah kita, orang dengar mesej kita, orang terima dakwah, orang amal, orang jumpa kita. Saya ni, Syekh, tak payah sebut nama kita, tak apa. Yang kita amal ni semua kena Nabi SAW. Tapi orang politik tak. Sama ada dia ada parti politik ataupun dia ada pemikiran, kehendak untuk mempolitikkan agama. Maka dia kata, tak padan entah faham Islam ni, entah kena ikut kumpulan saya sama. Sebab dia ada agenda kontrol orang. Maka apabila tertubuhnya, walaupun sometimes mereka namakan sebagai Islamic movement, gerakan Islam, tapi sebahagian daripada gerakan Islam itu mempunyai agenda politik. Bukan semua agenda politik. Kerana dia akan kata, tak padan entah kuat Islam saja, entah kena masuk sama kumpulan saya. Kalau hang kuat Islam dia tak masuk kumpulan saya, geng saya, parti saya, kuat Islam hang tu tak ada makna. Padahal benda tu tak penting. Yang penting kita amalkan Islam tu, kita tolong dakwah, kita siap badan. Pasal apa dia kata benda macam tu? Sebab dia ada agenda di sebalik dakwah. Agenda di sebalik dakwah. Agenda ini ada dalam kerajaan Abbasiyah, kerajaan Bani Umayyah, kerajaan-kerajaan selepas itu, walaupun bukan semua mana. Dan sampai hari ini kita akan tengok macam mana pemerintah tu teruk pun, dia tetap bila dia memerintah dunia Islam, dia akan cakap juga unsur agama. Bukan kerana dia nak agama, tetapi agama adalah satu alat, satu tool untuk membolehkan dia kontrol manusia.